Jerlun. Hari Raya Makan Ketupat, jawab soalan saya nombor 4. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. KWSP merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta 452 dan diberi mandat untuk melindungi dan mengurus simpanan ahli bagi menyediakan pendapatan persaraan melalui caruman mandatori daripada dua pihak, iaitu sebahagian upah atau gaji pekerja dan sebahagian lagi dicarumkan oleh majikan setiap bulan. Caruman yang diterima akan dikreditkan ke dalam akaun mengikut nisbah 75, 15 dan 10, iaitu akaun persaraan 75%, akaun sejahtera 15% dan akaun fleksibel 10%. Untuk maklumat Yang Berhormat, pengeluaran haji telah diperkenalkan sejak tahun 2013 bagi ahli beragama Islam di bawah umur 55 tahun dan terpilih untuk mengerjakan ibadah haji oleh lembaga tabung haji. Boleh menggunakan simpanan akaun sejahtera atau kita sering rujuk sebagai akaun 2 untuk membiayai perbelanjaan asas bagi mengerjakan haji. Amau yang boleh dikeluarkan daripada akaun sejahtera adalah perbezaan jumlah kos haji dengan baki simpanan akaun tabung haji ahli pada masa menerima tawaran haji tertakluk kepada amau maksimum RM3,000 atau bagi akaun sejahtera mengikut mana yang lebih rendah. Sekiranya ahli memerlukan pembiayaan tambahan, ahli boleh mengeluarkan simpanan daripada akaun fleksibel atau akaun 3. Sekian, terima kasih. Baik, Jerlun. Merujuk tinjauan fiskal 2025 menyebut terbitan pelaburan Kerajaan Malaysia untuk KWSP tahun 2024 ini berjumlah 162,558,000. Ini ada peningkatan pelaburan berbanding tahun lepas, menunjukkan ada keuntungan di situ. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mengubah polisi untuk membenarkan pesara yang belum mencapai umur persaraan, ya, pekerja yang belum mencapai umur persaraan, mengubah polisi kepada mengeluarkan akaun 1. Sebab akaun 1 ini adalah berjumlah 75% dan banyak. Dalam keadaan dia sudah pun terpilih pada tahun sebelum dia pun mencapai umur persaraan. Yang kedua, berapakah jumlah ahli KWSP yang mencarum itu yang telah dibenarkan untuk membuat pengeluaran akaun kedua ataupun akaun ketiga? Sekian. Baik, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk maklumat Yang Berhormat, KWSP adalah merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang diberi mandat oleh kerajaan untuk membantu ahli menyediakan simpanan untuk pendapatan persaraan demi keperluan dan kesejahteraan hidup di hari tua. Akaun persaraan atau kita selalu sebut sebagai akaun 1 adalah bertujuan sebagai simpanan persaraan dan terdiri daripada 75% caruman. Simpanan ini hanya boleh dikeluarkan apabila ahli mencapai umur 55 tahun. Kerajaan tidak membenarkan sebarang pengeluaran daripada akaun ini bagi memastikan ahli sekurang-kurangnya mempunyai simpanan asas iaitu sebanyak RM240,000 bagi memastikan kelangsungan hidup semasa persaraan. Meskipun begitu, ahli turut dibenarkan untuk membuat pengeluaran-pengeluaran bagi tujuan lain seperti pengeluaran perumahan, insurans hayat dan penyakit kritikal, pendidikan, kesihatan, penyakit kritikal dan kesuburan dan umur 50 tahun melalui akaun sejahtera. Akaun fleksibel turut diwujudkan bagi membenarkan ahli membuat pengeluaran bagi apa-apa tujuan pada bila-bila masa. Berkenaan dengan jumlah, sejak diperkenalkan pada tahun 2013, sebanyak 6,070 permohonan pengeluaran haji daripada akaun sejahtera telah diluluskan dengan jumlah amau pengeluaran sebanyak RM16.7 juta bersamaan dengan purata sebanyak RM2,759 bagi setiap permohonan. Sekian, terima kasih. Saya jemput Bukit Bendera. Terima kasih.
Saya ada satu soalan tambahan, iaitu selain daripada pengeluaran KWSP di bawah akaun sejahtera dan juga akaun fleksibel, apakah pula langkah-langkah yang akan diambil oleh KWSP untuk meningkatkan semula simpanan kepada ahli yang terjejas? Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bendera. Untuk maklumat Yang Berhormat, pelbagai langkah dan inisiatif telah, sedang dan akan dijalankan oleh KWSP bagi membantu ahlinya mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan mereka. Dalam usaha membantu ahli membina simpanan persaraan, KWSP telah menyediakan pelbagai saluran untuk memudahkan ahli mencarumkan ke KWSP. Bagi ahli yang bekerja dan mempunyai majikan, mereka boleh memilih untuk mencarum melebihi kadar caruman berkanun share pekerja iaitu 11% pada bila-bila masa. Setakat Ogos 2024, seramai 263,000 atau 3.3% daripada jumlah ahli aktif formal ahli KWSP telah mendaftar untuk membuat caruman melebihi kadar berkanun bagi caruman pekerja. Selain itu, mereka juga boleh mencarum sendiri pada bila-bila masa melalui caruman sukarela bagi menambah simpanan mereka. Tertakluk kepada hak caruman tahunan sebanyak RM100,000 setahun mulai 1 Jun 2023. Caruman sukarela ini boleh dibuat pada bila-bila masa melalui saluran aplikasi mudah alih, pembengkang internet, BSN, kaunter agent bank dan kaunter KWSP. Pada tahun 2024, seramai 872,000 ahli atau 10.2% daripada ahli aktif telah membuat caruman sukarela. Setakat 31 Ogos 2024 dengan jumlah amau caruman sebanyak RM9.39 bilion. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, KWSP membenarkan individu untuk berdaftar dan mencarum secara sukarela seawal usia 14 tahun. Ini adalah sebahagian daripada usaha KWSP untuk menggalakkan simpanan dan memanfaatkan gandaan dividen lebih awal. Walaupun mereka yang berusia di bawah 16 tahun biasanya tidak bekerja secara formal, mereka boleh membuat caruman sendiri atau caruman daripada pihak lain seperti ibu bapa ke dalam akaun KWSP. Tiada amount minimum ditetapkan, namun caruman sukarela adalah tertakluk kepada hak maksimum RM100,000 setahun. Ini adalah langkah yang baik bagi golongan muda untuk mula menyimpan dan memupuk kesedaran tentang pentingnya simpanan jangka panjang. Program iSayang membolehkan suami memperuntukkan 2% daripada caruman KWSP bulanan share pekerja secara sukarela ke akaun KWSP isteri mereka. Sejak program ini dilancarkan pada Mac 2023, lebih kurang 86,000 suami telah menyertai program iSayang yang melibatkan jumlah caruman atau pindaan caruman sebanyak RM22.1 juta setakat Ogos 2024. Kerajaan dalam Belanjawan 2025 telah mengumumkan untuk menambah baik program iSaraan dengan menaikkan insentif padanan daripada 15% kepada 20%, tertakluk kepada maksimum RM500 setahun dan hak seumur hidup sebanyak RM5,000 bagi setiap individu. Kerajaan juga memberi kadar insentif padanan kerajaan bagi program iSuri untuk ahli yang berdaftar di bawah program e-Kasih sebanyak 50% daripada jumlah caruman tahunan turut dilanjutkan pada tahun 2025. Inisiatif ini adalah tertakluk kepada hak maksimum insentif padanan kerajaan sebanyak RM300 setahun dan RM3,000 untuk seumur hidup. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput